Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Hubungan yang diperkukuh di antara industri halal, kewangan Islam, teknologi dan pembangunan bakat membuka peluang baharu untuk pertumbuhan dan kepelbagaian ekonomi. Pesta Pengguna dan Expo Perdagangan menggalakkan pertumbuhan perniagaan serta peluang komersial merentas sempadan. Bagi menyemarakkan sambutan Tahun Baharu Hijrah 1448, Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis sambutan awal tahun Hijrah dengan tema Hijrah Penyelamat Akidah. Majlis berlangsung pagi tadi di Jabatan Perdana Menteri. Hadir yang berhormat Bihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, yang berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang, dan yang berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran. Majlis diserikan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan ceramah khas disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Nakib bin Haji Awang, Pegawai Perkembangan Agama, Pusat Dakwah Islamiah. Majlis tahun ini dipengerusikan oleh Pusat Pengurusan Keselamatan Kebangsaan, Sekuriti dan Undang-Undang, Jabatan Perdana Menteri dan dikendalikan bersama Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Kembali ke Madinah, Rasulullah SAW mengirimkan Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum bersama mereka. Kementerian Kesihatan mengadakan majlis sambutan Ilal Hijrah dan doa kesyukuran bagi kepulangan rombongan Bitsah Haji Perubatan dan Jemaah Haji Kementerian Kesihatan. Majlis anjuran bersama Jabatan Perkhidmatan Farmasi berlangsung pagi tadi di Kementerian Kesihatan. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Atur cara majlis termasuk ceramah bertajuk Haji Mabrur Hijrah Berterusan menyuburkan ihsan dalam perkhidmatan kesihatan. Diikuti dengan dikir marhaban bagi menyambut kepulangan 20 pegawai perubatan dan jururawat serta 35 jemaah haji warga Kementerian Kesihatan. Majlis sambutan Ilal Hijrah juga dianjurkan oleh Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa melalui Unit Keagamaan dan Takmir Surau Pejabat Hal Ehwal Pelajar. Acara berlangsung petang tadi di Unisa. Hadir Dr. Haji Arman bin Haji Asmat, Pemangku Rektor Unisa. Sambutan disemarakkan dengan forum khas bertemakan Hijrah Penyelamat Akidah. Antara intipati forum, Hijrah mengajak kita untuk berubah secara dalaman dengan melakukan perubahan cara hidup dan tingkah laku daripada yang buruk kepada yang baik serta daripada yang baik kepada yang lebih baik. Pindahan dari Makkah ke Madinah, tetapi untuk menyelamatkan akidah dan keimanan umat Islam daripada ancaman. Pembimbing yang baik ialah pembimbing berilmu tetapi tawaduk, tegas tetapi berhikmah dan mahir tetapi tidak menyukarkan. Perincian mengenainya selepas ini.
Ekonomi Islam bukan sahaja merangkumi produk halal dan keuangan patuh syariah, tetapi juga ekosistem yang lebih luas berasaskan aktiviti ekonomi produktif, nilai-nilai beretika serta pembangunan mampan. Menteri Penyelaras Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Perindustrian berkata, keperluan untuk memperkukuh hubungan antara industri halal, keuangan Islam, teknologi dan pembangunan bakat bagi membuka peluang baharu untuk pertumbuhan dan kepelbagaian ekonomi. Berucap pada persidangan ekonomi Islam Brunei BICON, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Mutusin selaku pengerusi Lembaga Pengarah BDCB menekankan kepentingan memajukan pasaran model Islam, memupuk inovasi melalui teknologi kewangan Islam serta membangunkan model insan berkemahiran bagi menyokong ekonomi Islam lebih bersepadu, berdaya tahan dan bersedia menghadapi masa hadapan. Majlis pelancaran berlangsung pagi tadi di sebuah hotel di Anggrek Desa. Journey, however, requires a shared commitment across government, industry, academia, and the wider community. Thus, as we move forward, I call upon all stakeholders to continue strengthening collaboration, remain adaptive to the global developments, and work together to realize the full potential of Brunei Darussalam Islamic economy, while remaining firmly grounded in our national identity and Islamic values. Persidangan selama 2 hari mengetengahkan perbincangan peringkat tinggi, pembentangan serta sesi panel strategik merangkumi pelbagai tema utama berkaitan ekonomi Islam, industri halal, kewangan Islam, kemampanan, teknologi dan peluang ekonomi serantau. Persidangan dianjurkan oleh Institut Kepimpinan Brunei dan Kewangan Islam Belief dengan sokongan Brunei Darussalam Central Bank BDCB dan dengan kerjasama Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei dan Track and Roll Sendirian Berhad. And when we talk about the ecosystems, we need to go further. How we classify the ecosystem. Pembimbing haji dan umrah perlu membawa pendekatan seimbang antara ilmu, hikmah dan akhlak. Dalam membimbing jemaah, bukan semua perkara dapat diselesaikan dengan jawapan hukum semata-mata. Menteri Hal Ehwal Agama menekankan pembimbing baik ialah pembimbing berilmu tetapi tawaduk, tegas tetapi berhikmah, mahir tetapi tidak menyukarkan dan sentiasa mengutamakan maslahah jemaah dalam lingkungan hukum syara. Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Hashim bin Pengiran Haji Hassan berucap demikian pada majlis penyampaian sijil tamat program profesional pembimbing haji dan umrah pengambilan pertama. Pagi tadi, majlis diadakan Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Kupu SB. Jadilah pembimbing yang menenangkan jemaah, bukan menambah keresahan. Jadilah pembimbing yang memudahkan kefahaman, bukan menambah kekeliruan. Jadilah pembimbing yang membawa akhlak Islam, bukan sekadar menyampaikan maklumat. Dan jadilah pembimbing yang sentiasa sedar bahawa membimbing tetamu Allah adalah satu kemuliaan dan amanah yang besar. Juga diselajurkan pelancaran buku panduan pembimbing haji dan umrah dan penyampaian sijil kepada 19 peserta program. Program merupakan salah satu inisiatif strategik Kupu SB dalam memperkukuhkan ekosistem latihan dan pembangunan kompetensi bagi para pembimbing haji dan umrah di negara ini. Dalam program ini kami didedahkan ada 7 model diperkenalkan, iaitu 3 model berhubung dengan ibadah haji dan umrah khususnya, iaitu manasik haji, fatwa mufti berhubung isu-isu semasa dan juga sejarah Mekah dan Madinah. Jadi kita ni ada Jabatan Mufti yang ikut serta dalam membagi kursus ini, dan itu sangat pentinglah kerana saya sendiri pernah membawa jemaah sebelum ini. Jadi kebanyakan isu-isu itu bila kita ni menggunakan mutawif yang bukan dari Brunei, kadang-kadang perbezaan pendapat dan sebagainya.
Sempena sambutan Bulan Bahasa ke-65 tahun, Penubuhan Dewan Bahasa Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Dewan Bahasa dan Pustaka mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil. Majlis berkenaan khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Saadul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung petang tadi di Kubah Makam Diraja. Haldar yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Acara kemuncak sambutan Bulan Bahasa 2026 dengan tema Bahasa Jiwa Bangsa akan berlangsung pada 7 Julai di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Pesta Pengguna dan Expo Perdagangan kali ke-33 anjuran di Sunlit Sendirian Berhad menjadi platform utama negara dalam memudahkan perdagangan, pertukaran pengetahuan, kerjasama serantau dan penglibatan awam. Diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas, pesta yang dirasmikan pagi tadi menggalakkan pertumbuhan perniagaan serta peluang komersial merentas sempadan di negara Brunei Darussalam. Perasmiannya disempurnakan oleh Dayang Hajah Tutiyati binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Juga diadakan perasmian Expo Produk Kayu Brunei Darussalam, anjuran Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Turut menjadi tumpuan Pavilion PMKS tempatan yang dianjurkan dengan kerjasama Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei. Pesta dibuka untuk kunjungan orang ramai sehingga 28 Jun bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Juga diadakan semasa Expo Pesta Pengguna dan Perdagangan Pavilion Halal Filipina. Perasmiannya disempurnakan oleh Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Dari coklat premium dan kopi istimewa kepada buah-buahan tropika, snack inovatif, produk berasaskan kelapa dan makanan tambahan kesihatan, Pavilion Halal Filipina mempamerkan kepelbagaian, kualiti dan kreativiti produk Filipina untuk pengguna dan perniagaan Brunei. Sementara itu, pelbagai produk termasuk makanan dan minuman diketengahkan pada pameran produk Thailand. Dianjurkan oleh Kedutaan Diraja Thailand, pameran dirasmikan pagi tadi semasa Pesta Pengguna dan Expo Perdagangan ke-33. Perasmiannya disempurnakan oleh Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri dan Tuan Yang Terutama Akrapong Chalamnon, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam. Para pengunjung juga berpeluang memenangi hadiah percuma dan cabutan bertuah daripada Kedutaan Diraja Thailand dan para pengusaha. Pelancaran projek pembiakan tiram pintar pertama Brunei menandakan satu langkah besar ke hadapan bagi masa depan pembangunan akuakultur lestari, bioteknologi marin, pemulihan sungai dan industri ekonomi biru di negara ini. Pelancaran awal pusat tersebut berlangsung tengah hari tadi di Kompleks Perikanan Muara, Serasa. Perasmiannya disempurnakan oleh Dayang Hajah Tutiyati binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Projek pembiakan tiram pintar ini dilancarkan melalui Sunda Futures, usaha sama antara Pony Group, Hub Inovasi Astari dan Clean Valley CIC. Selain tiram, teknologi pembiakan ini berpotensi diadaptasi untuk spesies dan ekosistem marin lain termasuk udang kara, rumpai laut, kerang dan kupang.
Laporan berkenaan situasi dadah di negara Brunei Darussalam dan usaha-usaha dalam menangani isu penyalahgunaan dadah antara yang dikongsikan oleh perwakilan Majlis Mesyuarat Negara semasa mesyuarat Perhimpunan Antara Parlimen ASEAN AIPA mengenai dadah berbahaya AIPA CODD kali ke-9 yang diadakan secara dalam talian. Perwakilan negara terdiri daripada Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Suyoy bin Haji Osman dan Yang Berhormat Dayang Hajah Safiah binti Syekh Haji Abdul Salam, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mesyuarat turut bertukar-tukar pandangan dan membincangkan amalan terbaik berkaitan cabaran-cabaran di rantau ini. Mesyuarat seterusnya menimbangkan draft resolusi yang telah dipersetujui untuk dibentangkan semasa Perhimpunan Agung AIPA ke-47 nanti. Bertemakan memperkukuh kerjasama Parlimen ASEAN untuk bertindak balas terhadap penggabungan penyeludupan dadah dengan jenayah-jenayah berkaitan. Mesyuarat dianjurkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Filipina. 11 peserta diraikan pada majlis penyampaian hadiah kempen Quit to Win 2025 setelah berjaya berhenti merokok atau vape selepas setahun menyertai kempen tersebut. Majlis berlangsung pagi tadi di Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan. Kempen Quit to Win anjuran Pusat Promosi Kesihatan antara lain bertujuan mempromosikan perkhidmatan klinik berhenti merokok serta mempertingkatkan usaha melalui pemberian insentif kepada mereka yang berjaya berhenti merokok. Dayang Ernie Syamizah binti Samsudin, jururawat dari Klinik Berhenti Merokok Pusat Kesihatan Suria, memenangi kategori kaunselor terbaik. Majlis Pelancaran Pesta Makan 2026 Astah Makan Lagi Et Tutong episod 1 berlangsung di kawasan letak kereta Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai Daerah Tutong. Pesta makan menghimpunkan 60 vendor yang menawarkan pelbagai pilihan makanan dan minuman termasuk hidangan tradisional tempatan serta sajian moden. Acara diadakan sehingga Ahad ini dikendalikan oleh QD Roses Event Management dengan sokongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan Daerah Tutong. Beberapa premis makanan di negara ini telah diluluskan dan diberikan sijil halal dan atau permit Majlis Ugama Islam Brunei pagi bulan Mei 2026 oleh Bahagian Kawalan Makanan Halal Jabatan Hal Ehwal Syariah. Senarai lengkap premis makanan di seluruh negara yang diberikan sijil halal atau permit Majlis Ugama Islam Brunei boleh diperoleh melalui laman sesawang rasmi Kementerian Hal Ehwal Ugama atau Instagram Bahagian Kawalan Makanan Halal. Sebarang pertanyaan hubungi melaluan WhatsApp 7103111 atau email. Beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Gangguan disebabkan oleh kerja segera pembaikan paip utama di loji rawatan air Bukit Baron peringkat 7 bermula 9 malam ini. Kerja pembaikan paip utama akan mengambil masa sekitar 9 jam. Kawasan terjejas Kampung RPN Lugu, Kampung RPN Lambak Kiri, sebahagian kawasan Kampung Lambak Kanan, Berakas Kem, Akademi Pertahanan ABDB, sebahagian Kampung Tanah Jambu, Kampung Selam Bigar, Kampung Meragang dan kawasan sekitarnya. Untuk permohonan pembekalan air tangki, sila hubungi talian Darussalam 123.